Okay, kejap kita ulang balik sekejap yang weekly. Okay, contoh kita nak swing. Kita nak swing counter tapi kita nak paling mudah untuk yang newbie paling mudah. Pergi je dekat Heikenhashi. Okay, pergi ke Heikenhashi. Hijau masuk, kalau ada merah keluar. Itu je dekat weekly. Weekly ni time frame sahaja untuk swing. Kalau pakai Heikenhashi, hijau masuk, merah keluar. Macam ni, hijau masuk, merah keluar. Dah, settle situ je. Okay, satu candle, satu minggu kalau macam ni. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. Minggu ke-6 keluar. Macam tu. Ini pun kita expect dia akan naik lagi lah. Cumanya kalau nak short entry kena pergi kat ni. Time frame daily ni. Okay, buat candle biasa. Ambil pivo ni. Ni yang biasanya retracement ni. Okay, kita ambil yang dia punya turn. Nampak? Dia start turn nak naik kan? Ini kan? Ni turn nak naik. Okay, so sini kita ambil dia punya low. Tarik. Ini terbalik tau. Sekejap. Setting terbalik. Okay. Dia punya selalu retracement, dia dekat pivot ni. Golden pivot ni antara ini 38.20, 50% dengan 61.8. Okay, kita tanda dulu yang ni. So, kita boleh tunggu area yang ni untuk sahur. Okay. Dia memang mungkin lah macam Morobozu ni selalunya. Kalau dah dia buat Morobozu, dia akan naik dulu selalunya. Dia akan naik dulu dan dia retrace. Sama ada 1/4 candle. Okay, paling teruk. Okay, paling teruk 3/4 sampai kat sini dia akan retrace. Lepas tu baru dia start reverse balik naik. Cumanya kalau kita tengok overall, ini adalah tempat-tempat yang dia boleh jatuh dekat 0.55, 515 atau 480. Okay. Kebarangkalian dia jatuh dekat 0.55 ni dululah. Okay. Sekejap kita bagi contoh. Kalau kita nak ambil satu candle ni sahaja, contoh, kita delete yang ni dulu. Yang ni kita ambil daripada satu swing ni kan. Kalau kita nak ambil based on candle, nak masuk dekat Morobozu, contoh. Ambil je tarik daripada yang ni, candle yang bawah tu, tarik je sampai yang atas. Okay. Kat mana kita nak beli, sama juga. Di sini. Kalau dia dah sampai ke bawah 78 ni, jangan masuk lah. Dia dah jadi macam ni. Ada orang masuk, once dia ada satu engulfing ataupun solid Morobozu, dia terus entry je dekat sini tau, 465. So kita takut kalau 7.8 ni bocor, okay, katalah dia drop, okay, dia naik sekejap, esok mungkin dia naik sekejap dululah. Orang BTST apa semua tu push sekejap, selalu Morobozu dia naik macam ni, Morobozu dia naik dulu, lepas dia drop kan. So mungkin dia naik dulu dan dia drop, okay, tu tak apa situ, dekat mana dia drop tu tunggu dulu. Yang penting, if dia drop below ni, kita jangan masuk dah. Takut dia pergi cari yang ni lah. 465. Jauh sangat ni. 62 sen macam tu. Nak turun sampai 46 sen. Dah rugi banyak. So, kalau nak ni, kalau nak beli, tunggu dia jatuh dekat mana-mana line Fibo. Dan dia reversal balik. Okay, contoh kan. Katalah esok dia naik dulu. Dia shock dulu, naik dulu. Lepas tu petang dia jatuh kan. Katalah dia jatuh dekat sini. Dekat 61.8. Katalah kan. Dia naik, jatuh sampai sini. Lepas tu kita nak masuk tu. Mungkin hari Selasa baru masuk. Contoh hari Selasa baru nak masuk. Tunggu dia. Ini dia jatuh sampai 61.8. Tunggu dia naik balik atas ni. Atas 50% tu. Dekat 60 sen. Okay, dia turun, katalah dia turun sampai sini, tunggu dia reversal naik balik atas ni baru masuk lah. Kalau nak confirm balik, tengok yang bawah lah, sama ada tengok stosh ke. Okay. Bila dia jatuh, stosh ni akan cross ke bawah. Okay. Nanti dia nak
dia dah naik ni, dia ni pun cross up ke atas, okey kita boleh entry lah confirmation dia. Lain-lain boleh pasang. Contoh contoh siapa ada Indi lah, tak kisahlah Indi pakai MA ke EMA ke apa ke. Contoh dia drop sampai mana. Kita ambil dia analysis. Contoh dia drop sampai line yang kuning Ini line kuning ni EMA 10 kan. Contoh lah ada yang pakai EMA 10 ke EMA 20 ke, tak kisahlah ambil BB ke apa ke. Contoh dia drop sampai sini. Okay, tengok balik ada bullish candle yang atas EMA 10 tu, okay boleh masuk balik. Contoh dia jatuh drop merah, dia rebound dekat mana? Dekat line mana satu tu. Itu boleh jadikan support juga untuk kita entry next tu, tapi bukan hari yang sama lah. Tunggu confirmation the next day dulu. Make sure macam ni, contoh dia tutup harga ni, harga 495 kan. Contoh tengok apa berlaku, kita nak masuk dekat mana, adakah kita nak masuk kat bawah ni. Yang ni kita tak confirm lagi, kita tunggu yang masuk tu harga dia atas daripada harga close malam. Contoh hari Isnin esok katalah dia naik, lepas tu dia turun dekat 57 sen. Hari Selasa dia buka atas 57 sen, okey kita boleh masuk lah. Kalau dia drop bawah lagi, tunggu dulu. Macam tu. Okey. Sekejap kita pergi counter lain. Bintai. Okey. Bintai, tengok weekly dulu. Weekly tengok cantik je kan. Overall dia cantik je. Kalau nak tengok secara nak draw dia kan. Allah, silap time frame. Okay. Ini kalau kita draw yang biasa pakai channel tu. Parallel channel. Contoh okay, satu ni dia bocor, so kita buat another parallel channel. Okay. So kita nampak dia memang sebenarnya downtrend lah kan. Sebab dia tak ada berlaku breakout lagi. Ini nampak ada tanda-tanda sikit. Selalunya counter dia dah turun tu, dia buat sideways dulu baru dia breakout selalunya. Tapi katalah ada rally minggu ni, kita tengok daily side bagi dia breakout dulu dengan volume, baru boleh masuk. Maksudnya ni 155 kan. Katalah esok dia naik 160, yang masuk tu volume tinggi-tinggi lah. 1000 lot ke atas semua tu. Dan hijau. Lepas tu dia punya buy rate dia tu dalam 60% macam tu. Okay, kita boleh cuba masuk dengan buat 155 ni sebagai dia punya RBS lah. Resistance become support dia. Sekejap tengok sikit. Siapa yang biasa guna line EMA ke MA pun boleh juga ride. Contoh ride EMA 5 kan. Dia naik, candle naik atas EMA 5. Masuk je. Okay, ride je selagi tak bocor. Boleh juga macam tu. Okay. Macam ni dia baru cross up ni kan. Baru cross up. Yang ni baru cross up. Contoh pakai EMA 5, cross up 20 sebagai contoh. So kita masuk. Sekarang ni kita masuk kan. So kita punya cut loss dia, kalau kita yang jenis intraday ni, cut loss dia sharp kan. Once dia jatuh kat bawah EMA 5, kita keluar. Ataupun siapa yang nak swing, once dia jatuh bawah MA 20, time frame daily, keluar. Pun boleh juga macam tu teknik dia. Sekarang nampak dia ada tanda-tanda nak naik kan. Okay, kita tunggu dia break up betul-betul. Kalau ada orang yang jenis style break up, tunggu betul-betul confirmation baru beli. Siapa yang berani, boleh masuk, jadikan support lah. Jadikan ini sebagai support dia.
Tapi kena, sebab kaunter murah kena berhati-hati lah. Kena betul-betul, kalau dia bocor sikit kena ni. Tengok dia punya, walaupun dia support dia 13 sen, takkan kita nak tunggu sebab satu bit tu dah berapa rugi kan. Ini betul-betul entry ke dekat dengan support lagi lah kalau kita masuk sekarang ni. Saya tengok Ustaz. Yang ni pun masih okey lah. RSI okey. RSI kalau berbab dalam 70 macam tu. Tengok dekat platform, buy rate pun jangan bagi tinggi sangat. Kalau macam 90 tu tak payah masuk lah. Kalau terlampau orang beli pun bahaya juga, takut dia take profit. Dia main satu bit, dia buang. Kita kena confirm satu kita tengok kat platform. Okay, dua kita confirm dengan kita punya chart lah kat trading view ni. Tengok betul-betul dia nak naik ke, dia main-main. Sebab kalau ikutkan kalau drop, dia akan berlaku sideways dulu baru dia breakout. Kalau ni macam sangat tajam lah, dia drop, nak naik lah. Cuma kita tengok kalau ada catalyst apa-apa, okay, bintai boleh naik. Sebab ni counter yang masuk momentum ni selalunya dia akan teruskan momentum minggu yang akan datang ni. So, bintai perhatikan juga. Kita tekak lah pula. Destiny. Destiny tengok counter semuanya ni cedok ni. Ni kola itik macam ni. Nak naik ni semua cantik sebenarnya. Kalau kita naik esok, lusa macam tu. Minggu, dia selalu dalam minggu depan jadilah. Seminggu jadilah macam tu kan. Cuma kena perhatikan lah masuk dalam watchlist. Ni pun cantik. Dia naik. Duduk atas ni. Boleh je nak ride. Tapi itulah counter murah. Jatuh ni kena keluar lah. Satu bit dah berapa, kita kena tahu kita punya risiko. Sanggup rugi berapa. Okay. Ini cantik. Bagi saya cantik lah. Weekly set. Kalau nak swing. Okay, kita tengok. Macam biasa Heikin-Ashi. Okay, Heikin-Ashi hijau boleh masuk kan. Untuk swing. So masuk. Biar je lah situ. Pasang stop loss. Katalah sini 17 sen. Kita nak swing lama. Letaklah 2-3 bit bawah ni ke. 165 kan. 160. Okay, kat loss 160 ke. Tapi sini siapa sanggup rugi jauh lagi tak sebab tengoklah dia naik banyak juga ni. Tengok sikit kenaikan dia. Mana. Okey. Kita ambil badan lah. Naik. Okey. 11%. Okey, sekejap ambil echo. Kalau echo betul-betul 18%. Tapi macam mana nak cakap? Dia punya kenaikan dia 10 ke 18%, 10-15% tu berbaloi ke tak dengan risiko? Kena fikir tu. Sebab 1 bit 2 bit untuk counter super penny ni bahaya. Kalau yang masuk 20,000 bayangkanlah kalau 1, 2, 3 bit jatuh tu dah berapa kan. Tapi dia punya reward dia pun tak. Kalau dia jadi macam ni macam mana? Kan seronok tu. Ikut atau pulang. Kalau yang berani boleh masuk. Kalau tak nak juga masuk sikit sudah. Percubaan nak masuk berapa lot juga boleh lah. Ini bukan buy call Ini cuma kita dah tengok. Heikin-Ashi dia hijau. Selalu Heikin-Ashi dia hijau. Dia kan buat kenaikan lah. The next week. Ini minggu pertama. Next week naik sikit. So nanti naik sikit. Dia bagi merah kita keluar. Macam tu boleh juga. Pakai teknik tu senang kan. Kalau daily. Bagilah dia naik dulu. Cross up semua ni. Nanti sampai dia punya BB. Mana BB saya ni? BB. Okay, contoh esok naik sikit. Lusa turun. Hari Rabu naik. Okay, kalau dia dah naik macam ni. Siapa nampak? Tutup je saya nak tunjuk BB Zat.
Bibi nak yang okey. Ini sekarang ni atas ni apa bibi ya? Counter, jap. Kita pasang candle biasa balik. Okey. Macam ni. Dia kalau macam orang yang nak tangan sotong laju ni, bila dia sentuh kat apa bibi ni selalu dia naik sikit dulu. Boleh lari beberapa beat, 2 beat macam tu boleh lah kalau yang jenis yang tangan sotong. Kalau tak, bagi dia betul-betul cross up dulu. Okay, bagi dia cross up. Yang ni kalau kejap tengok Okay, RSI cantik lagi. Katalah RSI dah sampai 80. Okay, dia dah keluar daripada BB. Okay, nak bagi contoh Ustaz. Okay, katalah dia dah naik. Okay, dia turun macam ni. Dia keluar dari BB. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Kalau tak ada SMI tu ambil yang stosh pun. Stosh turun ke bawah. So dia akan masuk dulu dalam BB lah. Maksudnya kita ini walaupun nampak macam biasa. Dah 2-3 bit kot ni. Tangan sotong. Intraday. Kena keluar cepat lah. 4 bit 9.85. Betul kan saya ni 9.53% ke kerugian dia jap. Banyak sangat ni. Logik tak logik. Daily. Sekejap mana dia? Ana? Cik Ana, Cik Ana. Jahanan lah. Ya. Ini dia jatuh 9.53% ke? Kan jatuh 4 bit. Saya dah confused lah pula. Yang tepi tu bit lah. Yang 4 tu. So jadi 9.53 ni dia akan jatuh 9.53%? Kalau ikutkan Kejatuhan? Takut benar jatuh ni. Kalau macam ni memang bahayalah. Jatuh 4 bit 9.53%. Macam mana nak buat kalau dia? Kaunter murah kan? Oh, bahaya ni. Macam mana? Counter dia nampak ada potensi dia sini ni. Cuma dia risiko tinggi sangat. Takutlah pula saya nanti bagi buy call orang masuk kena ni. Kita mungkin nak buat buy call. Cuma kita nampak cantik. Takut orang masuk nanti kena libat 2-3 bit. Oh, merana berapa persen dah. Cantik dia ni. Sekejap pasang lagi satu. MA. Ini dekat mana? Siapa yang pasang EMA 5 ke? Okay. MA 5 ke? Boleh ride juga Tapi kena cepat lah. Sebab intraday kan. Ni. Nak bagi contoh. Bangsat. Semua pula dia ni. Ni. Dia duduk atas ni tak apa lagi. Tak apa lagi. Kena alert kan. Kalau kata candle tu dah sampai rapat macam ni nampak nak drop tu. Sila keluar. Pasang trailing stock lah. Pasang nampak dia ni. Dia dah naik banyak tu. Okay, tak apa kita biar dulu sebab kita tengok contoh lah kita masuk sebab dia punya nampak RSI okey lagi. Setelah RSI okey lagi. Buy rate dekat platform. Oh baru 60. Okay boleh naik lagi. Tak apa okay. Kita follow lagi. Oh dia atas. Contohlah kita pakai MA5 ke. Ataupun MA5 tak kisah. Okay kita pasang ni. Okay. Buy rate dekat platform 60. RSI. Tengok sikit dia ni. RSI yang baik tak? RSI. Okay kena buat replay dah pula. Sekejap. Nak tengok sikit. Dia punya RSI berapa ni? Kita perhatikan je Tengok kat sini RSI pun kecil sangat. RSI ku bagi besar Zat. Okay.
Ready? Tengok RSI dia naik atas berapa tu? 50, okay, 54. Okay. 60. Oh, wow. 60 dah drop lah. Bahaya betul bintai ni. Oh. Dia tak pergi atas 60 pun RSI dia. 60 drop Kejam ni. Destiny. Wah, menakutkan pula. Orang selalu lepas je 60. Tengok sikit. Tak ada. Yang panjang ni berapa dia pergi. Kita replace lah. Sila tengok sini Kita nak tengok yang panjang dia pergi berapa RSI. 38. Alright. 63. Oh, 68. Lepas pula yang panjang ni. Macam mana? Okay, dia tak. So far, kalau 70 tak. Lepas tak 70. 71 boleh naik lagi. Sekejap. Dia benda ni kena backtest tau. Dia sebab counter dia penny stock. Kita takut rugi teruk. So kita kena tengok dia perangai dia macam mana sebenarnya. Sat. Dia memang cantik tapi macam mana nak ride yang selamat Okay. Salah satu kalau ada Gantt chart, okay boleh refer Gantt chart. Kita ride, contohlah tak kisahlah pakai EMA ataupun MA. MA yang laju sikit, EMA 5 ataupun MA 5 lah Yang laju sikit. Yang biasa orang guna 7. EMA 7. Contohlah, kita ride sebab dia EMA 7. Kita nampak dia memang cantik. Dia reversal, stop biru atas merah. Kolam dah siap. Kita nampak dia punya ini MACD campur dengan AO Bagi tunjuk besar sikit. Ni cross up, biru atas merah cantik. Ni pun hijau lagi. Tak ada tanda-tanda nak turun lagi. Tanda dia nak naik. So kita pun masuk lah. Dengan confidentnya kita pun masuk. Yang ni touch selalunya kalau touch apa BB dia ada momentum yang kuat untuk push sekejap. Push sekejap lah. Sebab tengoklah dia macam mana naik sikit-sikit. Okay. So, katalah naik 2 bit. Naik 2 bit. RSI kita tengok tadi RSI dia 60 lebih pun dia dah gelong-gelong. So, berhati-hati tengok buy rate dekat platform. Jangan bagi dia 80-90 macam tu. Kalau dia 80-90, walaupun 2 bit, take profit dulu. Okay, take profit dulu. Nak masuk kemudian. Masuk dia bila dah confirm dia dah cross up. Okay. Yang ni maintain lagi. Yang ni pun dah naik atas. Sekarang MACD dia negatif lagi. Selalu bullish. MACD ni dia atas kosong. Ataupun kosong tu boleh terima. Mungkin dia belum bullish sangat lagi. Okay, kita tunggu dulu. Sebab apa? Dia belum lagi betul-betul buat uptrend. Kalau macam ni, macam kita nampak okay, dia dah betul-betul cross confidence sikit kita nak ride, okay, kita masuk lah. Bolehlah kita masuk. Yang ni dia baru touch Sebelum ni dia baru touch, memanglah nampak dia pacak naik macam ni. Kita cuma takut sebab dia ada perangai dia 60 macam tu dia dah turun. So kena berhati-hati tengok juga dekat platform. Kalau dah dia buy rate dia dah 80 macam tu. Lepas tu orang dah semua pakat TP, jual-jual kita pun jual lah. Kita ikut majoriti. Kalau dah ramai sangat dah jual tadi tu, takkan kita nak menentang arus kan. Take profit je 2 bit pun. Tapi kalau masa tu, kita tengok semua ni okey, ni okey, ni okey. Dia dah atas ni elok. Dia still hijau. Kalau nak tengok, takut sangat. Kalau tak intraday takut sangat boleh tengok 15 minit. Contohlah tengok 15 minit. 15 minit, hijau lagi. Boleh right? Once dia dah merah, kita tengok dekat platform pun orang jual, keluar. Keluar dulu. Nanti masuk balik. Okay, sebab itu takut dia libas. Sebab dia ni, survey ni 19 sen, satu bit drop, 2 bit drop dah berapa persen kan.
Kalau dia cross up macam ni, maintain je. Ni atas MA 20 mid BB tu MA 20. Kalau kita pasang dua saja ni pun boleh juga dengan upper BB. Upper BB tu penting sebab kalau dia offside, dia masuk balik. Dia keluar, dia masuk balik kan. Kalau dia touch, selalu orang BTST, dia tunggu kat apa ni kan. Dia touch ni, esok dapat 2-3 bit dah untung keluar. Macam tu je. Okay. Cuma siapa yang swing tahu dah kan macam mana nak swing. Kalau swing tak ada masalah, masuk je sebab dah hijau. Yang intraday ni akan nervous swing tak ada masalah. Tadi kita tengok ikan hijau kan. Memang boleh masuk. Gitu je lah. Tapi tak payah tengok lah seminggu tu. Boleh? Tak payah tengok, takut sakit jantung. Sebab dia seminggu, katalah minggu ni, minggu depan, okay, dia nak naik. Dia bukan naik cantik, dia naik turun tu. Nak string memang, kalau tengok chart sentiasa akan keluar lah. Tak tahu apa ni stop. Kena letak siap-siap kita punya stop loss tu kat mana. Pasang trailing stop kalau nak swing. Kata esok masuk, pasang trailing stop siap-siap. Nak sanggup rugi kat mana, berapa persen. Kata sekarang esok dapat harga 17 sen lah. Contoh lah dapat 17 sen. Nak cut loss kat mana? Sampai dia support tengok support dia rebound. Nak cut loss kat mana? Terpulang yang tu fikir sendiri. Kalau rasa 2-3 bit habislah duit aku. 3 bit cut loss. Lantak jadi apa? Lantak sadaqallah kat situ. Kalau dia tak kenal kat kita, lantak. Iterai je seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Sampai ada merah baru keluar. Okay je. Yang nak swing tak ada masalah. Yang nak intraday tu 2-3 bit so far okey lah. Ataupun dia selagi dia tak bocor EMA 7 ataupun siapa pakai MA5, MA6 ke saya tak tahulah. Ikutlah suka pakai yang ni tak kisah sangat sebenarnya. Macam ni siapa yang tak ada indikator pilih je mana-mana line ni sebab line counter dia punya patuh tu pada MA lain-lain kan tu. Siapa rajin buat back test boleh macam ni Malam ni ada lagi masa kan. Back test dia atas MA berapa, dia bila duduk atas ni dia tak jatuh-jatuh. MA berapa? Test lah. Ni nampak okey kan? Ni nampak okey je atas line merah ni kan. Pakailah MA tu, tak kisahlah. Kalau kita tengok MA 7, dia sentuh, dia bocor, tak payahlah. Mungkin perlukan MA 10. Sebab tengok dia bocor, sampai MA 10 dia naik je. Pas pakai. Yang tu kena back test sendirilah. Biasa-biasa memang pakai MA 7. Macam tu. Alright, next counter. Ini semua murah-murah, yang mahal sikit lah. Yang ni Friday Rose kan. Friday Rose. Tengkuk. Tengkuk ni sebab saya yang berminat dengan tengkuk ni sebenarnya. Tengkuk. Ambil Hikashi. Okey dah, Hikashi dah. Okey. Alright. Hijau masuk. Merah keluar. Macam mana kalau yang ni kita masuk minggu ni, minggu depan merah? Keluar lah. Hijau masuk, merah keluar kan? Kalau macam mana kita dia dah naik banyak dah. Tapi dia hijau lagi. Nak keluar tak? Tak payahlah keluar. Macam tu je. Macam ni kan? Masuk baru 2 minggu dah merah. Keluar je lah. Sebab dah memang kita ikut hijau masuk, merah keluar. Tapi siapa yang ada tahu ilmu lain, pakailah apa-apa yang kita faham. Contoh yang pakai MA, right MA. Ni MA 5, katalah ni MA 5. Boleh pakai ni. Sini jatuh sikit, naik balik. Okey. Okey. Yang ni kan, ambil saja, pilih satu MA ataupun MA nanti. Test setiap counter yang kita discuss malam ni. Okay, cari siap-siap. Kalau nak swing, tengok dia patuh MA berapa. Kalau nak intraday, tengok dia patuh MA berapa. Contoh macam ni, selagi tak bocor, dekat weekly, selagi tak bocor MA 20.
boleh ride. Sampai kat sini keluar. Kita ride daripada sini sampai ke sini. Kalau swing lah, tapi berminggu-minggu. Ini satu candle, 1 minggu. Berapa bulan ni. Sampai dia bocor Sampai dia bocor. Sekejap. Sakitlah tekak saya. Mana. Alright. Ini bocor kan? Okay, ini bocor. So, 377% kenaikan daripada bulan 1 Mac hingga... Kenapa saya punya 1 Mac 21? Okay, 1 Mac 2021 sampai kita punya keluar ni 22 November. Mac sampai November, berapa bulan berapa bulan? Saya tak boleh nak kira dah. Sorry sebab saya tadi saya bercanda berjam-jam tadi. Saya dah pening dah. Berapa bulan siapa boleh jawab? Tak kira lah. Maksudnya 5 bulan ke atas kan? Kalau siapa sanggup swing 5 bulan ke atas, stay je lah. Masuk sini, biar je ride MA20 kan. Sekarang tak naik atas MA20 lagi. Nampak ni dia patuh kat MA20, dia tak naik lagi. Tapi Heiken Ashi dah hijau. Macam mana? Nak masuk tak nak masuk? Saya tengok dia cantik lah. Tapi ikutlah mata masing-masing. Tutup je semua Sat. Dia kan, benda-benda saham ni kena ada daya kreativiti sikit. Nak imagine sebenarnya dia ni nak buat apa ni. Kita kalau macam ni sebenarnya, saya cakap selalu kan, berapa banyak dia jatuh, banyak tu lah dia akan naik. Sekarang dia dekat mana? Dekat dia punya resisten, dia baru main lagi. Ini pun besar sangat sampai tak nampak apa. Ini, dia touch dekat sini. Ini dia punya, dulu dia adalah resisten lah ni. Touch tak lepas jatuh. Sekarang dah jadi support. Ni kan, touch tak lepas jatuh. Tak lepas. Ni yang panggil resisten become support, RBS lah. Ni sekarang dia dekat RBS. Adakah betul-betul dia sedang melantun rebound? Dia breakout yang atas ni. Kalau betul dia melantun dan rebound atas ni, sedap lah. Boleh ride je lah. Ataupun tariklah pivot, extension. Ambil pivot. Ini tadi retrace nak tengok berapa banyak jatuh. Extension kita tengok sejauh mana dia boleh pergi. Ambil yang paling bawah, dia naik sekejap tu dekat mana, dia turun balik dekat mana. Okay, contoh macam ni, selalu orang akan TP sampai dekat sini saja, 161.80. Contoh okay, kita nak sekejap saya nak ambil yang sepatutnya memang 161.80 ni. Okay. Kita selalu kalau dia dah atas sangat, atas kenaikan yang tinggi macam ni, kita takut dia naik sekejap dan dia buat penurunan kan. Kalau kata lain pun, katalah ini adalah round bottom contoh yang orang selalu takut tu, takut dia tak break up betul. Tak break up betul, itu takut dia turun, dia pergi buat handle. Dia tak berjaya break up dia tak berjaya break up benda lah ni. Contoh sebab tu kadang-kadang ada orang memang suka beli harga breakout. Sebab dia dah macam confident. Okay, dah breakout, dah naik atas, baru aku nak beli. Boleh juga sebab apa? Bukannya dia beli harga mahal. Sebenarnya dia beli harga confirm. Harga dia lebih confident yang memang dah naik. Macam ni kan, belum pasti lepas. Macam atas 240 tu, kalau ada volume. Sekarang kan volume dia, ini weekly weekly. Sebab untuk swing, contoh arrow dia ni volume tinggi, logik lah naik kan. Volume tinggi naik, lepas tu masa dia jual volume turun.
Maksudnya orang yang beli tu, dia masih percaya kaunter ni boleh pergi. Dia tak mau, kenapa semua tak lepas kan? Patutnya kalau lah betul dah downtrend orang yang jual pun volume tinggi lah. Yang masa turun ni, volume kena canak-canak juga. Tapi volume makin mengering. If breakout nak berlaku, volume kat sini, mana nak tunjuk volume besar ni? Okay, sekejap. Kalau kata kita nak tunggu dia breakout lah kan. Kita tanda lah sendiri. Buatlah tanda macam ni. Ambil apa benda ni, horizontal line. Bagi dia melepasi volume yang sebelum. Bagi masa breakout tu, bagi volume tinggi. Tapi kena test seminggu dululah. Minggu ni tak, macam minggu ni. Tengok dulu. Sehari dua. Sebab satu candle seminggu masalah dia. So kita tengok dulu minggu ni. Betul ke volume ni dah breakout? Next week no, baru boleh masuk untuk swing yang contoh macam tu. Betul. Dia dah naik dah atas 240. Kalau swing tak terlewat pun beli kat dua apa, macam ada orang dah masuk 240 dah masuk ke, ada orang dah masuk dekat sekarang harga berapa ni? Ya. Sekejap tutup dah. Okey, 205. Okey, katalah esok ada orang masuk 210. Kita beli 240. Ada yang beli 240. Lepas tu kita yang next week tu nak confirm, dah 280 ataupun dah 260. Sebenarnya tak ada masalah pun sebab kita nak swing. Walaupun beli harga tinggi, sebenarnya harga dah confirm sebab apa? Kita tahu dia naik atas MA20 baru dia cantik. Sekarang tak naik lagi. Tak apalah kita nak beli atas dia breakout pun. Sebab takut dia buat apa tadi? Dia buat handle turun bawah kan. Sebab dia dah naik tinggi kan. Takut dia sebenarnya dah settle dah. Dia nak turun pula. Kalau main wave ni dia ada, dia turun A, B, C. Hopefully dia A, B, C kecil je lah. Kita main wave pula. Kita main sekali pukul sebelah kan. Tak apa lagi awal lagi. Allah, dia conteng pula sekejap Wave ni nak turun. Dia ada A, dia naik B, dia buat C. Okay, kita harap-harap, siapa yang nak masuk lah. Kita harap-harap dia dah settle C kecil. Dia buat A, B, C kecil saja. Kita takut dia buat A, B, C. Lagi satu. Naik lah. Naik. Dia mesti naik. A, B, C. Turun lagi. Belum betul-betul nak naik. Kita takut dia hanya naik main-main sahaja. Itu pun satu hal juga. So, penting masa breakout tu, masa dia breakout macam 240 tu, penting juga dengan volume. Macam ni. Canak naik ni. Ni dia breakout atas ni. Volume naik tinggi. Okay, kita boleh ride. Kalau dia breakout, volume kering je. Jangan masuk lah. Takut kena trap dengan jerung. Jerung ada kat dalam lagi kot dia nak kena je. Dia naik start. Tak kisahlah C kat mana. Nak bagi sedap sikit. 30 sen ke. Lepas tu dia campak. Cuma yang dekat sekarang ni bagi saya lah kan. Sekarang ni belum selamat lagi. Sebab bawah MA20. Better lagi di atas MA20 macam ni. Terpulang ikut masing-masing. Ini weekly. Daily punya cerita lain. Tapi bagi saya Tenko ni menarik. Untuk saya suka. Okay. Kalau daily, okay, nampak dia macam cantik sikit dia punya. Penurunan dah banyak. Nampak macam ni macam. ABC dia tu agak menarik. Dia punya ABC tu nampak macam sempurna sikit dia punya wave dia tu. Yang tadi terlampau pendek. Pendek biasa saat. Dia punya ABC ni settle. Nampaklah sikit comel dia. Tapi kalau candle pula. Ini candle apa ni? Kalau dia buat macam ni dia buat apa? Siapa tahu candle? Kalau macam ni dia buat apa?
Nanti dia nak jatuh selalunya. Itu masalah juga tu. Dia sebab apa? Sebab dia dah dekat neckline dia sini kan. Kita punya neckline tadi, tempat dia nak test nak break up tu. Ni. Sebelum ni pun dia try break up. Pemain-main tipu dia turun balik kan. Sekali test 2 kali. Ini pemain 3 kali, ini 4. Selalu kan. Sepatutnya lah. Macam dia test 3 kali, naik. Selalunya macam tu. Tapi kalau dia tak nak naik, dia tak naik jugalah. Sama juga macam dia jatuh kan. Jatuh ni. Contohlah. Ni 1, 2, 3 tak apalah. Katalah macam nak tunjuk contoh jatuh. Kalau dia 3, 4 kali tas tu nak jatuh lah macam kat mana kita cari support jatuh ni. Tas support yang jatuh Ini ada 1, kejap. Berapa kali dia tas itu? 1, 2, 3 dah jatuh Nak bagi contoh, selalunya kalau nak test naik atau naik turun ataupun turun nak bocor, dia test dulu. Dia test dulu. Counter yang jahat je dia tak test langsung ni. Counter jahat, sekali terus jatuh je, tak ada makna dia nak test-test. Yang ni banyak kali. Dia main-main tu, dia dah bagi nampak hint kebarangkalian nak break out tu ada. Cuma candle tak menarik ni. Candle ni tak menarik. Candle naik. Kalau ada candle kecil macam ni, lalunya nak reversal ke bawah. Tapi kita rasa sebab kita nak swing kan. Mungkin dekat daily ada retracement. Tarik dia punya ni. Atalah dia nak turun. Area Golden Pusat. Ingat dia punya Morobozu kain grafik ni. Kalau dia dah makan selalunya, orang yang beli breakout dia beli kat area sini. Area yang area 195 ni. So hati-hati takut dia main atas ni balik. So kalau macam ni, tunggu dia confirm balik. Bagi dia turun dulu. Tunggu dia reversal balik. Reversal cross balik. Kalau cantik lagi, tunggu dia breakout atas 240. Dekat 240 ni breakout. Dengan volume baru masuk. Standby dululah. Sebab itu tahu kan, kalau dia pergi naik, canak dia naik kan. Sejauh mana dia turun, sejauh itulah dia akan naik. So kita tahu counter ni ada potensi untuk naik yang tinggi. Cumanya, candle menunjukkan sekarang daily macam nak jatuh. Tapi dia nak retrace sampai kat mana. Tunggu dulu dia turun, dia buat reversal balik, baru masuk. Okay. Kalau macam ni, faham lah. Sebab apa jadi macam tu. Ini adalah upper BB. Siapa yang guna BB, kalau dia dah naik keluar jauh daripada BB, dia akan masuk balik dalam BB. Ini dia keluar lah sikit. Yang 1 ni keluar 2. Keluar daripada BB. Dia akan masuk. Paling kurang dia buat sideway kat atas ni. Duduk diam kat sini 2-3 hari. Macam tak menarik. Naik turun. Katalah dia naik turun kat sini kan. Naik turun. Yang ni dia kejam sikit lah. Kalau dia main kat sini saja, get ready. Kalau dia break up, insyaAllah lah, boleh bismillah, try masuk. Tengok. Simpan lah counter tu. Usha Janganlah main serbu masuk. Tengok dulu dia buat apa. Next call. Ini pun macam reversal kan. Ni macam mana nak tengok reversal? Dia turun. Lepas tu dia bagi 1 hijau. Belum lagi. Hijau kedua. Hari kedua bagi hijau lagi. Boleh masuk? Belum lagi. Lihat tu. Ni, hari ketiga. Boleh masuk? Belum lagi. Lihat tu. Hari keempat. Boleh masuk? Boleh masuk. Dia dah atas dah yang bearish sebelum. Adakah kita masuk sekarang ni kita lewat? Ada orang nak beli sampai bawah lagi. Kita sini pun nak beli. Tak ada lah. Okay, tak lewat. Tapi kita masuk dengan bijak sebab dah nampak dah breakout atas ni. Boleh lah masuk. Volume ada? Ada volume. Breakout atas ni ada volume. Ada volume. Boleh lah masuk. Masuk. Okay. Ni, dia dah naik atas.
MA20. Hopefully dia boleh bertahan atas MA20 ni. Tapi perangai mana-mana counter pun dia main test balik masalahnya. Dia test balik. Macam ni naik. Ini tak apalah dia naik. Ni ada turun buat ekor ni. Ada orang keluar tak takut. Dia kena letak bawah sikit lah. Bawah sikit lah dia punya tempat cut loss tu. Kena berani sikit lah kan. Cuma jangan berani terlebih. Kalau dah ada buat downtrend, dah ada cross ke bawah, duk tunggu apa lagi. Saya kalau kat berani sikit tu, takutnya ada turun sikit je, dia turun je sikit, dia dah keluar pula. Tengok ni ada support lagi ni. Guna apa? Siapa yang suka guna M7 dengan 21, okay, abaikan budak ni. MACD ni buang je lah semua kan. Ambil je lah M7 dengan M21. Okay, candle dah atas M21. Cantik. Dia main. Candle ni tak bocor bawah. Candle tak jatuh bawah ni lah. Bawah M7. Saya bayangkan ni M21. Maaf yang besar ni M21 contoh. Dia tak jatuh. Dia jatuh bawah ni. Tapi dia ada lagi satu support dia ni. Support lagi yang kedua. Buat dua support kita. Barulah kita macam confident sikit nak ride. Jangan satu je. Kalau satu je ni, selalunya intraday. Intraday atau M5 apa semua, trending kan, trending. Yang orang memang jenis kaki laju ni. Yang rempit je. Rempit je. Atas M5, steady. Biar. Jatuh, keluar. Siapa yang nak jenis yang slow and steady, drive relax-relax je kan. Naiklah yang ni. Naik. Biar. Atas. Tak kisah M21 saya tak habis M7 saya. Ni. Kalau nak swing M21 ke MA20 kan. MA20 tu MACD lah. Siapa pakai MACD. Kadang orang suka MACD Bollinger Band. Bollinger Band pakai je Bollinger Band. Kalau siapa yang Dolce Channel, dia touch middle channel. Macam tu. Middle Dolce Channel tu. Dolce Channel tahu kan? Saya tak muat dah nak tambah ni. Dolce Channel this one. Siapa guna Dolce Channel pun boleh. Atas Dolce Channel resistant. Middle support. Right. Just lagi dekat middle channel. Right. Biar. Jangan jual lagi. Dia turun 2 bit daripada middle channel, tunggu dulu. Sabar dulu. Mungkin belum jatuh betul-betul. Kalau dia dah 3-4 bit tu, tunggu apa lagi kat loss lah. Macam tu. Okay. Tunggu balik. Katalah dia dah bocor Contoh. Dia dah bocor. Contoh dia dah, yang ni pun bocor. Ambil. MA4. 50 Kadang-kadang, dia pull back. Dekat MA50. MA50 pun boleh. MA50 laju sikit. MA50 slow sikit. Tu je beza dia. Ni ada pullback. Kadang-kadang. Yang ni semua kena buat. Siapa yang nak swing kena buat back test dulu. Tengok counter tu dia selalu rebound atas MA apa. Okay. Kalau nak rempit tak sesuai lah. Rempit nak tengok tergedek-gedek, patah balik dia rebound ke mana-mana, ada masa. Nak rempit, pakai je satu sudah. Pakai yang ni ke? 5 ke contoh 5 atau 10 je, pakai satu je nak rempit. Pakai 5 contoh. Rasa dia punya buy rate okey lagi. Rasa buy rate dia 80, tu dia pun jatuh bawah M5. Keluar lah, macam tu je kalau rempit. Kalau ni kat kita, kalau swing, tengok dulu selalu dia rebound kat mana. Kata dah bocor dah bocor. Ni case bocor. Dah bocor MA20 ataupun siapa guna M21. Dah bocor M21. Keluar dulu. Nak saut balik. Kita minat sungguh lah next score ni. Nak saut kat mana? Budak ni lah. M50 ataupun MA50. Ni saut sekejap je lah. Nak saut dia naik atas yang line ni line ni. Lepas tu MA20. Lepas tu bocor MA20. Memang tak boleh bertahan. So nampak sangat MA20 ni kuat lah.
untuk Nescom pun. Kebanyakan kaunter kan, MA20 ataupun MIG BB tu, kalau bocor tu memang bye-bye lah. Selagi di atas MIG BB tak apa. Once dia dah bocor, sadar Allah. Tunggu dia naik pula. 1, 2, 3, lambat sikit tak apa. Asalkan dah confirm dia duduk atas MA20. Right. Sampai dia bocor balik, keluar. Okay? Nescom pun cantik. Tapi kena sadi tengok watchlist tu. Jangan terkam. Terkam nanti kena. Lagi apa MyEG counter ni kan. Counter politik. Counter government Sekejap. BC. Allah silap. Okay. Nanda dulu sekejap. Saya ni kata tengok weekly dulu, lupa tengok weekly. Weekly dulu. Nak stream tengok weekly. Haikal Nasyid macam ni. Oh. Hijau lah dia. Okay. Hijau masuk, merah keluar kan. So ada satu hint. Kalau yang pakai cash, okay, satu tanda dia hijau. Boleh masuk. Sebab apa? Hijau masuk, merah keluar. Okay. Cantik. Tutup balik pakai dia biasa. Tengok dia dekat mana. Dekat support ke, dekat resistance ke, dekat apa ke. Mainlah conteng-conteng Tengok ni, dia touch, debatnya tu touch, debatnya tu touch, jatuh. So, kita tahu tu resistance je. So, dekat mana yang okey, lepas dia naik atas ni lah dengan volume lah dia naik dengan volume. Jangan dia naik tapi volume kering tu tak payah. Takut dia perangkap kita je. Okay, naik. Pecah ni dengan volume. Ini 1 minggu. Minggu depan juga baru nak masuk. Awak masuk lambat. Sebab nak confirm. Ada orang dah beli awal, hantar situlah dia beli awal. Macam mana kalau dia beli awal jatuh? Kita biarlah cerdik sikit kan. Masuk lambat sikit tak apa. Kalau nak swing, ni kita nak swing. Siapa nak masuk awal, berdasarkan cash tak apa. Asal ada sebab masuk. Jangan masuk main belasah je. Asalkan ada sebab. Masuk sebab cash hijau, masuklah. Boleh. Cash dah merah, keluar. Kenapa masuk harga tinggi? Masuk minggu ni, 28 bulan, 29, kan ada je dia elok. Dia bawah kenapa tak beli? Harga dah RM1 baru nak beli. Sebab itu nak tunggu confirmation. Okey, betul. Minggu depan hijau, minggu lagi satu masuk. Contoh, dah breakout. Sebab itu tahu sini ada satu resistance. Biar dia naik atas dulu pun boleh juga. Nak masuk sekarang, boleh juga. Asalkan tahu dekat mana nak keluar. Keluar tu bukan keluar setakat TP tau. Take profit. Keluar kalau dia bocor tu lagi penting daripada keluarnya nak TP mana jauh ni. Jangan nak bermimpi nak tinggi sangat. Yang cut loss tak nak jaga. Cut loss tu kena jaga. Nanti habis kita punya capital. Ada RM20,000 tinggal RM2,000. Bahaya. Cut loss je. Cut loss tutup mata. Okay, tak apalah hilang pun. Nanti kita cover balik. Daripada habis dulu terus duit. Ni tunggu nanti nak TP kat mana. Kalau yang pakai right the trend. Pakai menata Allah ni. Yang ni kan. Yang ni kita tunggu di atas MA20 kan. Yang ni patah MA20 tak? Kita tengok sikit MyEG ni. MyEG. Sini sikit sangat Ini berapa minggu ni naik. Yang ni adjust adjust lah. Emo apa-apa tu. Adjust sendiri. Ni dia taklah tu sangat ni. Ni bocor. Tak secantik tadi lah. Nescom dengan apa? Tenko tadi Cantik right. Ini taklah, dia ada bocor-bocor juga ni. Boleh lah right dulu atas MA20. Bila naik atas MA20, right.
Nak tahu keluar, pakai apa BB boleh. Nak apa BB kalau dah keluar banyak macam ni, lepas tu candle pula, candle merah, keluar. Okay, dah keluar apa BB. Ni BB kan. Dia dah offside terkeluar dan dia warna merah. Silalah cabut dulu. Nanti sahut lah balik Jangan biar tak, sebab kita dah profit kan. Cantik dah beli kat bawah ni. Lepas kita biar. Rugi juga walaupun sikit. Tak rugi. Lepas tu banyak minggu ni. Biar rugi. Minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. Oh, sebulan 2. Biar rugi. TP lu. Nanti bulan depan masuk balik. Contoh lah. Ni atas ni beli kan. Atas nak beli atas merah pun tak apa. Atas merah beli kan. Contoh kan. Ni atas merah kan. Naik atas merah. Ni naik atas merah ni. Beli. Atas merah tu berapa M5 ke. Tak kisahlah M7 ke. Buat sendiri nanti. Pergi study balik. Dia ni patuh EMA berapa. Buat. Lepas tu standby. Okay. Katalah kita naik atas EMA 7 kan. Contoh. Candle naik atas EMA 7 nak beli dah. Tak mau tunggu di atas MA20 lambat. Boleh je masuk. Nanti dia cross up. Merah cross up lagi cantik lah. Okay, biar. Dia touch ni. Tengok tapi dia touch ni jauh juga dia turun. Perangai dia ni. Jahat juga ni. Dia bocor teruk juga ni. Sekejap Tengok sikit. Berapa banyak dia jatuh daripada BB ni. Oh, 2% je. Tak apalah 2% sikit sangat Biar dulu. Jangan pasang dekat sangat. Pasang dia tahu dia main 2%. Kita pun buat dah cacah. Kat loss. Nanti. Right dia atas. Contoh atas ni kita biar. Kita masuk siap-siap. Contoh Lepas tu dia naik. Cross atas MA20. Kita biar. Biar. Sekali tu. Dia main-mainkan kita. Dia pergi bocor. Maksudnya kalau 2-3% tu tak apa lagi. Tengok dia bocor 3%. Lepas tu dia naik je. Jangan biar rugi kita. Wow, 8% biar. Jangan. Maksudnya dia ni main touch tipu-tipu kat kita tu bawah MA20 tu. Dalam 3% je. Yang macam ni, keluarlah panjang sangat ni, rugi lah ni. Kalau 3% tak apa lagi. Tak perlu kat loss, relax lu. Kalau dia pullback ni, naik je. Right. Sampai sini berapa lah. Lagi tahu nak cakap Saya hantar kontroversi. Saya nak buat apa ni? Nak tutup ni Ustaz. Nak buat lukis-lukis Sekejap tengok bawah sini pun dia pergi bagi mana? Okay. Sampai sini. So ada chance RM1.30 boleh lah kot ni. Pergi lagi. Bukan kata confirm Saya kata kalau dia naik. Ada chance lagi ni. Sekejap. Katalah dia naik atas MA20 tu. Pergi lah sini. Gedek sampai sini. Berapa persen 30% cabut lah. Boleh. 30% cabut. Ini swing weekly cakap weekly ni. Daily tak boleh main-main macam ni. Sebab kalau daily mesti dia duk main merah-merah naik ke hijau merah. Sakit jiwa nanti. Okay. Kalau weekly dia tak bocor kalau kita masuk line MA7 dia tak bocor MA7 dalam 3%. Biar. Kalau dia dah cross up atas MA20. Lepas tu dia main-mainkan kita 3% jatuh. Biar dulu. Okay. Sebab dia right. Tunggu. Saya tak tahulah ni berapa. Sebulan 2 ke. Ini siapa yang suka swing. Kalau yang intraday cerita lain. Intraday macam tadilah. Tengok dekat. Tetap kena tengok platform buy rate apa semua tu penting. Buy rate. Volume masuk. Lepas tu dia punya ticket chart tu sendiri dia buat dah kat kita. Nanti kalau tak nak repeat ada saya cerita itu pakai ni line chart je. Sebab line chart ni sama je macam ticket chart. Tapi kena guna 1 minit kan.
Sekejap. Ni nak rempit. Sekejap. Mana saya punya cat? Saya nak buang. Pergi kejap. Alamak. Sekejap. Saya punya ni saya kena scroll. Sekejap. Okey, sekejap. Nak rempit sama dengan 3 cat. Macam contoh daily kita refer dia selagi dia atas MA7, nak simpan dia, tak nak keluar. Okey, boleh. Lepas tu tengok 3 cat. 3 cat tu dekat platform ada 3 cat. Yang macam ni dia lebih kurang lah. Okey. Macam ni kan. Macam ni benda sideways je. Ada nampak uptrend? Tak nampak uptrend. 3 cat Ini umpama 3 cat lah dia. Yang ni uptrend. Macam ni uptrend. Mana channel ni? Okey. Kata kita write sekejap sampai pukul 12 berhenti, 12.30 berhenti. Lukis balik Zat. Okey, dia uptrend macam ni. Okey, cantik. Satu tengok pukul 2.30, 3. Ui, bocor lah dia ni. Bocor uptrend. Lukis satu lagi. Lukis macam ni pula. Selalu kan. Tak kisahlah. Selalu. Mana lukisan saya ni? Ni. Selalu kan dia naik. Sideways kan? Tunggu dia break up dulu. Masuk. Takut. Dia bocor. Dia bukan break up. Dia ke tanah je perginya. Okey lah. Okey ni. Tarik je. Lagi pilih macam mana pun. Contohlah nak buat mana suruh assistant dia. Buat kat sini. Tak nak beli lagi. Sebab dia tak tahu dia nak pergi ke mana ni. Sideways. Okay. Kalau kata nak main ni. 960-985. Turun bawah. TP atas. Dia kan. Ini kita panggil ranging. Ada tak orang main 2-3 bit? Ada. Orang banyak duit. Dia ada 20,000 kurang-kurang. Dia nak main counter 90 sen RM1. Dia nak main. Dia katakan. Counter selalulah psikologi. Counter yang 98 sen macam tu. Dia akan pergi RM1. Dia percaya akan pergi RM1. So dia nak juga masuk. Dia nak masuk kat sini ke. Tu tengok. Dah sampai sini nak TP lah. Tunggu lah. Tak nak ambil RM1. Ada je orang main masuk sini. TP sini. TP kat atas. Tunggu balik turun. Dia buat reversal. Nanti dia ada reversal. Ni tak nampak semua macam ni. Kalau ambil satu lah stosh ke apa ke tak kisah RSI ke stosh ke. Kalau dia reversal ni ke atas ni dia naik ke atas. Lepas tu dia punya stosh pun macam mana nak lukis saya nak tunjuk. Okey. Kalau dia turun dia punya stosh ke RSI pun dia pun menurun macam tu kan. Bila dia naik Natalah ni pun ni panggil oscillator. Stosh ke RSI ke apa, stosh RSI tu semua nak sekata. So dia ni pun naik ke atas. Kalau dia mendongak, budaklah ni pun naik, bolehlah beli. Tapi sampai kat sini je lah. Sebab tak break out. Orang beli selalu tunggu break out dulu dengan volume. Volume dekat mana tengok kat platform. Sebab ni nak rempit tengok kat platform. Ada tak masuk 1,000 lot, 2,000 lot. Yang banyak-banyak tu, lepas tu buy rate pun atas 55%. Tapi below 70 lah better. Takut 70 ke atas 80 tu takut dah jadi macam RSI overbought. Selalu dia campak dulu kan. Dia psikologi nampak gaya 98% boleh pergi RM1. Macam tu. Sejauh mana kah dia boleh rempit. Allah banyak pula conteng. Ini nanti contoh Contoh dia katalah break up naik atas ni, tarik lagi, dia ada masa tu kita masuk satu counter boleh lah kita conteng, masuk banyak counter jenuh nak conteng semua nak rempit. Ni dia naik atas ni tak apa, biar sampai dia terkeluar daripada channel uptrend. Terkeluar, selalu dia akan buat macam ni macam ni. Bila buat macam ni, kalau dia bocor ke bawah dia nak turun,
Kalau dia breakout, dia nak naik lagi. Ini. Okay. Ni contoh kan. Dia buat uptrend. Ini rempit punya cerita ni. Tu. Dia buat sideways. Tu dia breakout. Beli lah breakout. Lepas tu masa tu, mesti budak Allah yang stosh tu pun naik juga. Selalu kan kalau RSI atas 50 lah. Okay. Kalau stosh, kalau nak sauk, kalau stosh nak sauk bawah dia ni, dia nampak dia naik lah kat sini. Sini selalunya 20. Ada 20. Cross up, beli. Stosh, RSI lebih laju MACD boleh juga. MACD tapi MACD tu dia slow, dia lagging indicator. Tapi benda yang lagging ni confirmation walaupun masuk lambat MACD, tapi dia dah confirm naik. Contoh lah macam tu lah. Yang dia ni naik dulu. Lepas tu, okay, yang harga naik dulu kan. Harga naik dulu, of course lah. Price dah laju lagi. Harga naik dulu. Yang ni pun nampak naik ikut dia momentum. MACD naik. Confirm nak naik. Ada 3 confirmation. Price naik, volume naik, masa benda Allah ni naik. Stosh, dia salah satu pakai stosh ke, RSI ke, tak kisahlah Yang ni, oscillator untuk nak tahu momentum tu. Boleh. Kalau dekat platform, ada je yang technical analysis tu. Ataupun tengok buy rate sendiri pun boleh. Atas 55. Atas 55 tu, umpama atas 50 RSI lah, lebih kurang macam tu. Bila dia dah buy rate tu dah 70, RSI umpama 70. Selalu 70 dia buat apa, lalu kan turun lah. Macam tu je lah kita punya imagination lah. Betul. Kita bayangkan macam tu. Right? Contoh lain. Yang ni tadi sendiri Yang ni breakout apa semua tu. Ini antara konten-konten yang menarik juga saya tengok Iklan. Yang ni saya nak bagi watchlist tapi saya tak sempat nak study lah. Saya nampak dia best. Best tu bukannya best kata esok tu macam nak naik. Nampak chart tu cantik. Chart daily. Candle. Macam mana ni Yashid menyonteng ni? Kat mana nampak ni? Apa benda ni? Ke tepi. Alright. Be plan. Ada lagi jonteng. Tolong saya. Dia macam mana? Kita kalau klik sini balik Mana saya nak bagi dia ni? Tak nak. Begitu. Okay, sekejap. Okay. Semua ni breakout. Breakout ni, dia menarik dia. Sejauh mana tu dia naik. Tak counter yang pattern gini. Memanglah risiko tinggi. Macam mana kalau dia patah balik? Itu kalau dia patah balik. Macam mana kalau dia naik? Tak ke bahagia kita kalau dia breakout. Ni dia turun banyak ni. Dia naik banyak tu. Tapi bukanlah hari tu juga. Ikutlah orang tu nak operator dengan dia orang tu dia nak push bila. Tapi kalau dah naik atas ni RBS dia. Resistance. Become support. Okay, RBS. Dia naik atas ni bertahan. Kita tahulah. Kita dah tahulah kan dia turun sini. Dia backup. Kan dia naik sama. Kan tak. Sonok tu. 83%. Macam tak sama je ni. Kenapa kontot semacam ni mesti salah. Apa benda ni, lock ke? Auto. Panjang patutlah. Saat. Tarik sikit. 83%. Lebih kurang lah 174. Macam mana ni? 80. Saya ni salah something kat sini ni. Apa benda tu? Adjust.
174. Kenapa tak sama? 174, 86, 83. Tak, ini sekarang ni salah tau. Tak tepat macam ni. Sepatutnya 83, 83. Saya buat je lah. Saya nak cerita sebenarnya. Sejauh mana dia turun, sejauh tu lah dia naik. Okay. Tak kisahlah ni Ini kalau ni sepatutnya 83, lebih kurang 83 lah naik ni. Tapi saya ni 174 bit turun, naik 180. Salah lah tak kisahlah. Lebih kurang lah. Dalam 80%. Kalau naik, breakout dan swing. Kena tunggu breakout. Breakout macam mana? Satu volume lah, confirmation volume. Dia naik atas ni dengan volume. Kalau dia naik tak ada volume, jangan masuk. Kalau dia naik dengan volume, masuk lah. Maksud gunalah yang tadi. Pakai yang ni tak apa je. Orang kata slow lah. Benda ni nantak pergi situ. Dia trend following kan. Tapi kita kan nak swing. Slow pun slow lah. Bagi candle ni naik atas MA20 macam biasa. Bagi dia naik. Lepas biar je. Ni pun dia macam baik hati je ni. Naik elok sopan Dia plan sopan apa? Elok je naik. Dia turun pun sopan juga ni. Tak ada lah dia bagi satu patah je tu. Dia memang turun kan. Dia turun macam ni. Sideways. Breakout. Naik. Sideways. Sideways lah. Saya kira ni sideways Dalam kotak ni tak kisah. Orang rempit dia tak panggil sideways kot. Orang rempit dia kira banyak ni. 92 sen naik atas ni. RM1. Dalam tiket chart pacak naik atas tu. Padahal realitinya daily tu sideways je pun. Kalau nak bagi dia breakout atas ni. Atas kotak ni. Masa naik atas MA20 baru swing. Swing. Nak beli sekarang boleh tak? Boleh. Tak ada masalah nak beli sekarang. Ni ada atas ni jadikan dia punya supportnya yang ni. MA7 lah contoh Jadikan support boleh. Right. Ni baik je dia. Right je dia. Okay. Rasanya ni yang support yang nak jual lah. Kalau dah bocor selalunya jatuh tu lah Yang ni macam dia patuh lah line hijau ni. Tak perlukan budak ni. Line hijau, line merah. Tak perlu pun yang ni kan. Sekejap tengok. Patuh betul dia ni. Senang je kan. Kalau kita tengok satu, maksudnya saham ni faham satu dua benda pun dah cukup dah. Boleh je buat duit. Tak payah complicated sangat. Siapa kata MA dengan EMA ni tak membantu slow? Boleh yang ni. Biar. Bocor. Keluar. Dia patuh lah line merah ni. Lepas tu, dia naik atas BB pun, baik je dia. Naik. Sopan santun lagi. Menarik untuk diperhatikan. Ni, B-plan. Ini budak gold. Budak gold ni, dia tak berjaya breakout. Ingatkan dia nak breakout. Okay. Macam ni kan. Sebab tu lah orang beli kat atas. Lantaklah harga tinggi tapi dah breakout. Macam ni tak breakout lagi. Tapi dia dah settle buat. Saya rasa lah Saya rasa. Belum tentu betul. Saya rasa dia dah settle. Buat dia punya handle. Lepas tu dia breakout sideways kecil je ni. Lepas tu ke barang kalian. Pergi test balik lah dia punya atas ni. Ke barang kalian kedua. Breakout naik. Gede. Tapi bukanlah cepat. Satu candle satu hari. Turun berapa hari. Naik berapa hari. Bagi dia naik dulu. Dia test. Test breakout. Baru dia naik. Cari balik budak ni. 295. Sekarang. Murah lagi. Cantik tak? Nampak cantik. Pasang. Ini benda lah ni. Kita jadikan satu macam mana confirmation Satu backup lah. Backup kita. Kita lelaki nampak macam dia naik ni. Kita tengok dia dekat mana. Dia pullback kan. Dia pullback dan dia reverse dekat mana.
MA50. Nak rate MA50 boleh tak? Boleh. Tak macam tu. Nak rate yang merah. Dia dah atas merah kan? Rate. Dia bocor. Tapi dia bocor panjang lah. Tak boleh pakai sangat. Line hijau. Cari lah. Tukar. Dia bukan counter yang baik macam B-Plan ni. Dia jahat. Dia bagi bocor. Dia lebih patut MA. Yang ni boleh lah pakai budak ni. MA tunggu atas MA20. Walaupun dia agak mahal. 17 sen mungkin dia lebih selamat. Sebab tengok sikit. MA20 ni je baik sikit kan. Dia naik sopan sikit. Yang merah ni kalau kita guna MA7 ke MA10 mungkin tak apa nak baik sangat. Main bocor lah. Tunggu dia naik atas ni lah. Tapi baca news juga. Catalyst gold lah. Sebab dia very volatile. Nice ni. Volatile sangat. Dia punya gold tu. Tak kisahlah pokong ke. Kalau dah banyak duit, masuklah pokong. Bukan kata nice dengan pokong. Pokong lebih laju. Nice ni naik 1 bit, 2 bit, 3 bit. Pokong dah naik 5, 6, 4 bit. Nanti pokong dah turun 5 bit. Dia turun pandai pula. Ikut laju turun. Saya dah masuk dah nice ke pokong ni. Saya masuk je. Dia lembab. Pokong laju lagi. Sekejap Pokong naik tapi dia pun ni very volatile lah. Dia ikut betul. Dia react dengan news tu kat global tu. Hati-hati sikit. Tak lemas turun je, dia laju dia turun. Yang emas naik tu tak degil nak naik ni. Ni dah reversal kan. Dia ni memang tanda buy kalau dia ni masuk je. Kalau pakai indicator, yang tak tahu apa, beli indicator GBS kan. Contoh beli indicator GBS. Ada B masuk, ada sell keluar, boleh juga. Dapat juga duit kan. Boleh je. Ambil kat weekly dah tak buy. Contoh buy kat sini. Beli. Sell kat sini. Lepas tu dapat untung. Entahlah. Dekat sini dapatlah untung kalau dia pakai BB punya ni. Pasang dengan BB contoh buy sini. Dia sebenarnya dia buy ni dia dah cross up ni. Nampak tak? Merah ni. Cross up. Masuk kan. Lepas tu. Dia keluar BB. Lalu keluar BB dia akan masuk balik. Tapi dia ni naik dengan apa? Si tajam-tajam jarum ni. Pokong penjahat ni. Yang kemas ni jahat belaka Ayam ni. Kalau saya tak berani lah nak suruh swing. Sebab tengok dia bagi. Jenuh dah jalan sakit jantung ni. Memanglah naik banyak. Tapi pacak-pacak ni jarum tajam mati orang kat atas tu. Macam mana Yang ni kan tak ada cara lain. Adalah dengan memati juga. Terpaksa lah buka. Tak boleh lah. Kena orang yang full time trader je lah. Trade emas. Nanti swing nanti baru tak tengok sekali lebih tajam. Rugi kita. Tak ada nak merasa TP tinggi ni. Orang yang mengajak laptop tak apalah dia nampak naik tinggi Sehari je ni no. 1 minggu naik sampai macam tu je Kita tengok sikit dia punya jahat dia ni. 38% seminggu Kalau orang yang memahati je tiap hari dia tengok counter ni memanglah dia tahu dah naik 38%. Cuba orang yang hari Jumaat pun dah tengok. Dah turun balik dah. Syak 38% daripada tu dia turun berapa ni? Nak bagi contoh je ni. 23%. So untung berapa? Orang yang tak dapat tengok counter yang bukan full time trader dapat 5%. Orang yang tengok, orang yang selalu tengok tiap hari dia dapat 30%. Yang orang tak tengok dapat 5%. Tak mau dia ni jahat ni. Yang ni dia pacak naik setinggi alam. Ini adalah counter yang ada momentum juga. Emas, tak tahulah apa cerita dia. Dia memang kena baca berita. Tak ada cara lain lah. Dia ni memang react dengan catalyst global tu. Saya kena tengok. Kalau kata emas dengan naik nak menumpang boleh lah. Tapi kena orang yang full time trader lah.
Kalau nak string takut lah. Tinggal pacak-pacak takut mati kat atas tu. Tak dan. Nak pasal restart lawan lah. Takut rugi besar. Tak payahlah kot. Full time trader, okay. Silalah nak beli emas kan. Nice dengan pokok lebih laju. Dan naik banyak. Nice naik sikit-sikit. Tapi lebih baik dan juga pattern dia nampak jelas yang dia sedang cuba nak reversal dan kemungkinan dia test balik yang sebelum ni dalam 20 sen tu dan kemudian kita jangka dia akan boleh pergi dalam 30 sen. Dia lebih nampak walaupun dia tak berapa comel, tak berapa naik tinggi, slow sikit tergedek-gedek tapi lebih selamat. Pemanduan yang selamat Yang ni mungkin naik kereta Viva tak laju sangat, tak boleh nak pecut. Tapi dia naik lah. Yang lain tu takut mati awal. Pokok tu laju naik tapi takut dia ni lah. Krista. Mestron cantik je. Mestron saya tengok cantik. Weekly je Pukul berapa ni? Pukul 12 lah. Hakenashi memang ada Hakenashi. Okay. Ngam-ngam hijau masuk. Hijau masuk merah keluar. Okay, dia boleh tahan lah. Sopan lain merah. Dan dia pun riba atasnya lain hijau MA20. Budak ni sopan Mestron. Mestron saya suka. Tengok Daily jap. Daily dia buat apa Daily tengah sideway. Tapi dia masih dekat MA20. Comel kan? Comel lah ni. Bertahan kat sini. Masuk buat kotak sikit. Nak ambil dia ni ke? Nak ambil atas tu? Nak ambil dia ni ke? Macam suka hati lah Sini nampak dia lebih test banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ambil lah atas ni. Tunggu dia naik atas tipe boleh. Nak masuk sekarang? Boleh tak? Risiko dia kat bawah ni lah. Berapa persen tadi? 3% yang kita kata. Dia turun daripada MA20. Berapa persen dia rebound? Ada tak yang rebound? Tengok Sat. Voucher MA20 dan rebound. Tapi saya rasakan siapa yang nak beli ni dia sideway kan. Kalau yang nak beli tunggu dia stop kat bawah Sat. Tunggu dia betul-betul stop ni cross up. Yang ni naik MACD atas 20 atas kosong. Okey. Ataupun ni ada signal bullish maksudnya kena tunggu esok dulu tengok bullish tak. Okey. Lepas naik atas ni bullish dan dia maintain atas ni bawah. Mungkin hari Selasa bolehlah try masuk. Esok tengok dulu dia buat apa. Kalau siapa berani boleh masuk. Ambil lah 3% bawah ni kat loss. 3% Sat ni MA20 kan. 3% MA20. 1, 2, 3. Okey. Boleh tak? Nak rugi banyak tu. Sanggup tak? Kira sendirilah sanggup rugi berapa Kalau yang pakai yang ni Sekejap. Okey ni. Ini. Yang masuk berdasarkan benda lah ni pun boleh ni. Ni. Masuk kat sini. Orang EP 295. Lepas tu. Dia jahat kan. Dia turun sampai. Ni siapa ada jumpa counter yang macam ni boleh tolong share nanti. Merah. Ada hijau. Share boleh tak? Kalau rajin lah share. Ni. Sebab apa? Kalau kita masuk kat sini. Walaupun kita EP dah esoknya jurnal. Sebenarnya dia tak. Ni kita punya cut loss. Yang ni lebih senang kita nak tahu cut loss. Yang ni. Kalau dia sampai kat sini cut loss. Dia tak sampai kan? Mana sampai pun. Daripada kita punya EP ni. EP walaupun dia drop. Kita selalunya macam ni boleh jump. Boleh jump. Bukan suruh jump Boleh kalau nak jump. Sebab apa? Jump. Kita takut dia terlepas kadang-kadang. Tak ada peluang dah kan. Kalau kita tak beli. The next day ni. Esok katalah. Katalah ini adalah hari Jumaat. Hari Isnin. Dia buka. Contoh dia
dia buka ni dia tutup 295 dia buka 30 sen. Kita pun terus jam sebab itu takut dia terus naik. Itu takut terlepas kan. Yang ni FOMO sikit lah. Tapi walaupun dia turun, tengok naik. Wow, sedap happy betul-betul dia turun. Contoh dia turun. Tengok dia mana sentuh sini. Kita cut loss kita kat sini. Senang lagi nak faham counter yang baru nak reversal ni. Siapa ada jumpa. So dia punya sekarang ni macam ni kita boleh lah juga buat cut loss kita kat sini kan. Sebab yang ni yang kita punya Morobozu seterusnya engulfing yang hijau yang kuat tak kira sama ada engulfing ataupun Morobozu. Okay, yang ni kita jadikan cut loss kita. Okay, entry kita boleh jadikan entry kat sini. Contoh, bukan suruh contoh saja. Entry kat sini. Tunggu dia reversal, naik kat sini. Ataupun tunggu dia breakout. Ini sebab masuk kat sini 305 resistor 31 sen. Oi, tak lepas. Sedih pula nanti. Nak tunggu atas ni pun boleh. Jadikan 31 sen ni support pun boleh. Dah breakout. Lebih selamat kan. Daripada kita duk main din dah sakit jiwa dah ni. Beli masa breakout pun boleh. Tapi Mestron cantik lah. Mestron aluminium. Yang ni pun tengok news juga. Dia kena ada catalyst baru dia cantik. Okay, tapi weekly tadi kita dah tengok bullish hijau kan. Icon hijau kan. Dia masuk kan. Untuk swing selagi hijau biar, merah cabut keluar. Berapa bulan tak tahulah berapa bulan. Selagi mana dia hijau lantaklah berapa bulan biar situ. Tapi yang ni untuk orang swing. Pasti orang yang swing kalau dia ada 5 guni semua 5 guni dia swing, janganlah duk tengok counter naik jadi naik setiap hari tak boleh nak masuk. Memang tak boleh masuk lah. Tak apalah kita berbulan-bulan pun profit kita tu ROI tinggi. Hari-hari masuk pun belum tentu untung banyak ni. Tak apalah, bersabar. Orang swing kena orang bersabar. Untung kita besar. Macam tu contoh. Okay, saya tu sampai sini je lah. Pukul 12 lah. Nanti kita review lagi next week kalau rajin. Okay. Nanti insyaAllah saya update esok. Apa-apa counter tu. Tapi counter tu saya update tu counternya dah volume. Volume dah masuk. Bukan terus suruh masuk. Tengoklah dulu chart tu. Okay. Memanglah dia dah tinggi. Tapi dia dah tinggi. Mungkin dekat TF kecil-kecil tu dia tinggi. Time frame daily dia tinggi ke tak? Mungkin ada tanda-tanda reversal boleh masuk. Sebab selalunya counter momentum. Esok lah tengoklah macam mana. Okay, terima kasih yang mana yang join. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kat mana nak stopkan video? Siapa pandai ni? Alamak. Dekat sini je. Ya, Hanana? Ya. Nak stop recording ni, tekan stop recording ni ke? Kan end video. Stop recording dulu ke end video terus? Dua-dua pun boleh. Sure lah. End video lah. Nanti tak ada pula. I tekan stop the video. Stop video lah. Takut tak ada.